Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Qanun Jinayah Syar'iyyah. Insya-Allah kita akan habiskan tajuk berkaitan dengan kehakiman. Sebelum ini kita telah pun membacakan hadis bahawa Nabi SAW dia akan menyamakan dua orang yang bertelingkah duduk di hadapan baginda. Tak ada yang dekat, tak ada yang belakang. Tak ada yang depan atau ke belakang, atau tidak ada yang belah kiri atau kanan, tetapi baginda meletakkan kedua-duanya pada kedudukan yang sama, menunjukkan bahawa baginda SAW tidak bias, berat sebelah kepada mana-mana pihak. Saya bacakan sikit hadisnya. Hadis riwayat daripada Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu radhiyallahu an qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-khasmaini yaqudani baina yaday al-hakim. Rawahu Abu Daud wa sahhahahu al-Hakim. Wa sahhahahu al-Hakim An-Naisaburi. Baik, menurut Abdullah bin Zubair radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukuman ataupun menghukum ataupun mengadili, qada dengan makna mengadili kes antara dua orang yang bertelingkah, dengan kedua-duanya itu duduk di depan hakim, iaitu Nabi SAW sebagai hakim, dia duduk depan. Tak boleh orang tu seorang dekat, seorang jauh, atau seorang tu sebelah Nabi, seorang tu sebelah sana jauh, tak boleh. Mesti berdepan berdua. Tujuannya supaya dilihat tidak berat sebelah. Kemudian mendengar apa yang diucapkan oleh kedua-duanya secara sama, secara seimbang, bergile-gile. Dan tak boleh hakim berjumpa salah seorang terlebih dahulu. Tak boleh. Kalau ada kes-kes yang hendak diadili, mana seorang hakim dia kena jumpa kedua-duanya pada majlis qada, majlis penghakiman itu. Tak bolehlah katakan, dulu saya dah sebutkan contoh istilah hari ni orang pakai plaintiff dan defendant. Kalau bahasa Arabnya dia sebut mudda'i, lepas tu dengan mudda'a alaih, orang yang buat dakwaan atau tuduhan dengan orang yang dituduh, mudda'a alaih. Jadi kita tak terus kata orang tu salah, dia didakwa. Tak bolehlah contohnya pihak plaintiff ataupun mudda'i dia nak jumpa awal beberapa hari ke, nak jumpa sembang-sembang, nak makan nasi Arab ke, tak boleh. Nak pergi jumpa kat rumah ke apa, tak boleh. Kerana mereka ni ada pihak-pihak yang berkepentingan. Begitu juga pihak defendant, tak boleh jumpa hakim pada masa yang berasingan untuk bercakap perkara-perkara yang ni. Dan awal-awal lagi kita dah sebutkan dahulu bahawa kalau ada hakim itu ada hubungan kekeluargaan dengan mana-mana satu pihak, memang kes tu dia tak boleh ambil. Kes seperti itu mesti diadili oleh hakim yang lain, bagi mengelakkan conflict of interest. Okey.
Baik, saya baca juga hadis daripada Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqada ilaika rajulan fala taqdi lil awwal hatta tasma'a kalam al akhar fasawfa tadri kaifa taqdi." Qala Ali, "Faman ziltu qadiyan ba'd." Hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kata Nabi SAW, nasihatnya kepada Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali ni pernah dihantar menjadi hakim ke Yaman. Kemudian zaman pemerintahan Sayyidina Omar, pernah dilantik sebagai hakim juga. Kemudian zaman Sayyidina Uthman menjadi khalifah, dilantik dia jadi hakim. Masa dia jadi khalifah, berlaku pertelingkahan, fitnah di kalangan orang Islam. Jadi banyak benda tak selesai. Tapi Ali bin Abi Talib ni terkenal orang yang faqih. Walaupun begitu, pada pemerintahan zaman Sayyidina Umar bin Khattab, walaupun dia dilantik oleh Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar putuskan apa-apa, dia ikut yang pandangan Sayyidina Umar. Lepas habis zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman beri kuasa penuh pada dia. Maknanya dia tak perlu ikut pandangan siapa-siapa, dia ijtihad pandangan dia sendiri. Dia riwayatkan hadis ni, Nabi SAW bagi nasihat pada dia. Apabila datang dua orang kepada engkau, okey, taqada ilaika rajulan, dua orang yang datang kepada engkau minta pengadilan, ya, maka janganlah engkau putuskan sesuatu keputusan atau hukuman bagi orang yang pertama, ya, melainkan engkau mendengar percakapan orang yang kedua. Tak boleh dengar satu pihak, terdengar, lepas tu, jahat orang tu, okay, jaga dia. Tak boleh. Dengar pula pihak orang yang dituduh. Dengar dua-dua pihak. Ada pepatah Arab disebut, saya tak ingat dia punya perkataan tu, lebih kurang maksudnya. Kalau datang kepada kamu seorang yang buta matanya sebelah, ya, dia dakwa orang lain buat, janganlah terus engkau kata dia betul, sehingga engkau tengok orang yang kedua, boleh jadi orang yang kedua itu buta kedua-dua mata dia. Bergaduh dua orang, satu orang buta mata, kena cucuk ke apa tak tahulah. Dia datang kat kita, kesian saya ni, mata saya sakit, mata saya buta ni, orang tu buat jahat dia. Kita tengok dia, kesian kau buta mata sebelah. Jadi kita terus kata orang tu salah. Kalau kita tengok orang yang kedua, boleh jadi kamu tengok dua-dua mata dia buta, dicucuk ke apa. Jadi kita tak tahu, melainkan setelah mendengar kedua-dua belah pihak, ya. Fasawfa tadri kaifa taqdi. Kalau kau tahu macam ni cara dia, ya, mendengar daripada kedua belah pihak, menilai daripada dua sumber, nanti kau akan tahu macam mana cara untuk memutuskan hukuman ataupun membuat pengadilan. Lalu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya, sentiasalah aku berhukum seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW tu. Nabi ajar aku macam tu, aku terus, ya, menggunakan cara tu, iaitu tidak akan memenangkan mana-mana sehinggalah mendengar kedua-dua pihak. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Baik, terlihat pula tajuk sini, kedudukan hakim. Kedudukan hakim dalam memutuskan sesuatu kes dan menjatuhkan sesuatu hukuman adalah sebagai orang tengah yang tidak boleh memihak kepada sesuatu pihak yang tertentu dan mestilah bersifat adil dalam penghakiman dan pengadilan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Surah An-Nisa ayat 58. Dan apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu supaya menghukum dengan adil. Antahkumu bil adl. Ya. Setiap hakim dalam memutuskan sesuatu kes dan menjatuhkan sesuatu hukuman, hendaklah berasaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jika tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, hendaklah diperiksa dan dicari hukum di atas hadis Rasulullah SAW. Itu saya dah sebut dalam kuliah yang sebelum ni.
Antara syarat jadi hakim ni, kalau ikut asalnya adalah ijtihad, iaitu orang yang mujtahid. Kemudian siapa ni, Imam Al-Ghazali, dia kurun kelima tu, dia tengok orang dah tak cukup syarat nak jadi syarat-syarat ijtihad sebagai hakim, maka dia longgarkan. Boleh melantik hakim walaupun tidak tahap mujtahid, tetapi mestilah dia itu mengikut, kita panggil qanun, buku yang undang-undang yang telah dibukukan. Macam ni lah, qanun jenayah syariah dibukukan. Jadi hakim rujuk kat situ. Tetapi macam mana pun dia tidak ada kelayakan ijtihad, paling kurang dia kena tahu ayatul ahkam minal Quran. Ayat-ayat hukum dalam Quran dia kena tahu. Paling kurang kalau ikut Imam As-Suyuti ada 150 ayat. Pandangan sebahagian ulama lain kata ada 300. Sebahagian ulama kata ada 500 ayat-ayat hukum dalam Quran. Itu berbeza ikut istilah, apa yang dipahamkan dengan mana ayat-ayat hukum. Ya. Maknanya kalau berkait dengan zakat, dia tahu kat mana ayat-ayat berkaitan zakat. Kalau ayat-ayat berkaitan hutang, dia tahu kat mana ayat tu. Walaupun dia tidak hafal pun tak apa. Tapi dia tahu kat mana nak rujuk ayat itu, serta pandangan para ulama tentang makna ayat itu. Ya. Begitu juga dengan hadis-hadis hukum atau ahadisul ahkam. Kena tahu. Hadis-hadis Nabi ni banyak. Nabi bab taharah, bab mandi wajib, bab makan minum pun banyak, bab adab-adab. Tapi hadis-hadis yang berkaitan hukum, terutamanya hadis-hadis yang memang spesifik berkaitan dengan jinayah. Kalau perkara yang nak dihukum tu adalah berkaitan jinayah, kena tahu hadis-hadis itu, walaupun dia tak hafal, tapi dia tahu kat mana nak rujuk hadis-hadis tersebut, dan perbahasan para ulama mengenai apa yang dikehendaki dalam hadis tu. Dan kena tahu pula kalau ada ta'arud, kalau ada hadis yang bertentangan, dia kena tengok pula mana dulu, mana kemudian, dan sebagainya. Nanti tuan-tuan, ni kita masih lagi pada bahagian pertama buku ni. Nanti pergi pada bahagian kedua buku ni, kita akan jumpa banyak khilaf. Ni kita belum bincang khilaf panjang lebar ni. Bahagian kedua buku ni nanti dia akan pergi pada khilaf ulama. Masa tu seorang hakim dia kena panggil ahlun nazar lah. Dia kena tahu macam mana nak memilih pandangan yang paling kuat. Kalau sesebuah pemerintahan telah mengambil pandangan sesuatu mazhab tertentu sebagai pandangan muktabar atau pandangan muktamad, so hakim yang bertugas dalam negara tu dia kena ikut. Macam kerajaan Bani Abbasiyah memang banyak pakai mazhab Hanafi. Khilafah yang akhir sekali, Khilafah Uthmaniyah pun mazhab Hanafi. Lepas tu pecah, negara orang Islam berpecah. Tengoklah macam Arab Saudi, negara baru juga, dia ikut mazhab Hambali. Macam negara kita ni dan sebahagian negara lain yang Nusantara ni, banyak menguatkan ataupun memilih pandangan mazhab Syafi'i. Jadi hakim ni dia kena tahu kalau ada khilaf di kalangan ulama, pandangan mana yang nak dipakai dalam negara tu. Jadi dia tak bolehlah nak kejap macam ni, kejap macam tu. Dia kena ada kita panggil, dia kena ada foundation lah yang kuat. Tapi kalau undang-undang semua telah diqanunkan, telah ada proses taknin, macam zaman sekarang ni boleh kata kebanyakan negara macam itulah. Undang-undang kekeluargaan Islam, ahwal syakhsiyah, semua dia dah letak dalam, macam negara kita ni dia namakan enactment, kan. Jadi dirujuk enactment yang ada. Saya dipahamkan di Arab Saudi, hakim-hakimnya tak tahulah, kalau ada yang lebih tahu boleh betulkan. Saya diberitahu
Hakim-hakim dia dia tidak ikut buku undang-undang tertentu, tapi dia ijtihad. Tapi ijtihad kat mana pun dia berpegang dengan mazhab Hambali. Okey, jadi bila bertembung, dia hakim ni dia kena tahu ayat-ayat hukum dalam Quran. Kalau tak ada ayat-ayat yang berkaitan kes tu dalam Quran, dia kena tengok ada tak dalam hadis. Ya. Lepas tu dia kena tarjih yang saya sebut tadi lah. Okay. Dan jika tidak dapati juga dalam hadis, hendaklah berijtihad. Peraturan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Harith bin Amr, bahawa salah seorang sahabat Nabi iaitu Muaz bin Jabal pernah Nabi hantar dia ke Yaman juga, sebagai asalnya berdakwah kepada orang Yahudi, dan hantar juga sebagai hakim, qadi, qadi. Bila mana orang-orang Yahudi itu kalau terima Islam, maka Muaz bin Jabal ni diletak di situ sebagai tempat rujukan. Saya rasa hadis ni tuan-tuan biasa dengar. Nabi SAW tanya kepada Muaz bin Jabal, jadi orang Madinah, kaifa taqdi? Okey, sebelum hadis ni Nabi SAW tanya dia dulu, bagi tahu dia, innaka ta'ti ala qaumin ahli kitab, engkau akan berjumpa dengan kaum ahli kitab. Ya. Lepas tu Nabi suruh dia ajarkan kepada orang Yahudi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia terima kalimah syahadah ni, mana dia mengucap, ya, fa'alimhum anna alaihim khamsu salawat. Ajarkan pada mereka solat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam 5 waktu. Kalau mereka terima tu, bagi tahu tentang kewajipan zakat. Lepas tu bagi tahu tentang puasa dan sebagainya. Okey, dan antara pesanan Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal ialah, bila mereka ni terima Islam, dia engkau kena jadi hakim di kalangan mereka. Macam mana cara engkau berhukum? Nabi tanya. Kalau tuan lihat hadis Muaz bin Jabal, kebanyakan hadis ni Nabi SAW tahu dia ni orang yang sangat cintakan ilmu. Jadi cara Nabi nak ajar dia lebih banyak kepada pertanyaan. Nak tengok dia punya ingatan, nak tengok dia punya kefahaman. Macam mana engkau nak berhukum, wahai Muaz? Wahai Muaz, macam mana engkau nak hukum orang? Qala aqdi bima fi kitabillah. Aku akan berhukum dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah, iaitu Al-Quran. Lepas tu Nabi tanya pula, fa illam yakun fi kitabillah, kalau perkara itu tak ada dalam kitab Allah, benda yang kamu nak hukum ni tak ada dalam Quran, macam mana? Qala fa bi sunnati Rasulillah, aku akan lihat dalam sunnah Rasulillah, iaitu apa yang kau ajar aku. Ya. Fa illam yakun fi sunnati Rasulillah, ya, kalau tak ada dalam sunnah Rasulullah, macam mana? Qala ajtahid bi ra'yi, ya, dalam satu riwayat lain, ajtahid bi ra'yi wala alu, aku akan berijtihad dengan pandanganku dan aku tidak akan melampau. Ini kata para ulama, boleh syarat ijtihad ialah dia tidak melampaui nas. Dia tak boleh dia fikir dengan akal dia sendiri sampai langgar semua, tak boleh. Lepas itu syarat ijtihad adalah juga merujuk kepada Quran dan sunnah. Dia tak terus pergi pada ra'yi itu dengan maksud kalau ikut kita lah, ya, usulin mazhab kita Syafi'iyah dan jumhur, kita pakai apa? Ijma' dan qiyas. Mazhab Hambali dia tak pakai qiyas. Dia pakai dalil walaupun hadis dhaif riwayat, dia nak pakai juga walaupun dhaif. Tapi kita ceritanya umum, majoriti para ulama yang dikatakan ijtihad tu antaranya bukan main suka-suka, saya rasa pada pandangan saya, dia bukan macam pergi direct, aku rasa. Kalau main aku rasa ni, semua orang ada rasa, semua orang boleh fikir pakai kepala sendiri. Kena tengok ijma' dulu. Kalau perkara itu telah ada sebelum zaman kita, lihat adakah pernah perkara itu disepakati hukumnya. Ya, ijma' mana? Konsensus, satu kesepakatan mujtahidin sebelum tu. Kalau zaman kita lagi senang, ada satu-satu isu, kan, kita tengok pandangan ulama seluruh dunia, isu yang terkini lah, solat jarak-jarak ni.
Ada ke ustaz-ustaz duk petikai, tuan-tuan? Kalau tengok dua kiblat, bukan kiblat lah katalah, dua gedung ilmu lah dalam dunia ni yang selalu berbeza pandangan lah. Isu riba ke, isu banyak berbeza. Iaitu Lajnah Daimah yang keluar fatwa di Arab Saudi, biasanya akan banyak berbeza pandangan dengan Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar. Tuan-tuan, kemudian kalau seluruh dunia ni dia ada majma' fiqhi. Tapi kalau tuan lihat dalam isu COVID-19 ni, kan, cara sembahyang, jarak apa semua ni, ada orang kata kita ni telah dipermainkan oleh Yahudi. Yahudi yang merancang kita. Dia kata wabak COVID-19 ni tak ada sebenarnya. Dia sebenarnya semua biasa je. Tapi dia telah propagandakan seluruh dunia, bahaya macam ni, orang mati. Akhirnya tujuan mereka nak renggangkan saf kita orang Islam. Jadi dalam bab benda macam ni, tuan-tuan, memang kena rujuk pakar lah. Likulli fannin ahluh. Tiap-tiap bidang ni dia ada pakar-pakar dia. Jadi dalam hal berkaitan dengan nyawa orang ni, kesihatan ni, kena rujuk doktor-doktor. Takkanlah seluruh doktor orang Islam dalam dunia ni berpakat-pakat kata, alah ini kita ni apa, wabak ni semua tipu kan. Kita tipu je orang ramai. Semua nampak benda ni real, ya. Kematian ni real, benda berlaku. Ya, puncanya dikenal pasti. Macam mana rantaian wabak ni merebak, dikenal pasti. Jadi antara cara dia nak elak daripada benda ni menular, kita pakai kaedah ad-dararu yuzal. Ya, sesuatu kemudaratan itu mesti dilenyapkan. Ya, kalau kita pergi lagi, ad-dararu yuzal biqadril imkan. Selagi boleh kita kena elakkan berlaku kemudaratan ni daripada dia makin merebak. Jadi antaranya adalah penjarakan sosial atau penjarakan fizikal. Ya, kita sebelum ni tak boleh datang ke surau masjid. Ulil amri tak benar kan, sebab nak mengekang wabak. Lepas tu dia tengok keadaan reda sikit, dia bagilah kita datang solat, bagilah kita datang dengar pengajian ilmu. Ya, duduk rumah lama-lama kan pun jadi tak betul kat kita ni. Kat rumah kan boleh datang jumpa, okey. Tapi inilah ada SOP dia. Ada pula ustaz kata ini semua ni ditipu oleh Dajjal. Kita ni lah sembahyang jarak-jarak ni. Tuan-tuan, Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar, ulama-ulama Azhar tak petikai apa benda ni. Ulama-ulama Arab Saudi yang keras selalu ni berpegang dengan hadis pun dia setuju dengan SOP sembahyang. Hatta di Masjidil Haram, hatta di Masjid Nabawi, solat macam ni, jarak saf. Kalau saja-saja tak boleh, tapi dalam keadaan macam ni, beginilah cara solat, kita solat berjemaah. Jadi pada zaman kita ni kalau nak tengok perkara ijma' senang, sebab alat cara komunikasi jadi mudah. Telefon ada, video conference ada, macam-macam. Ya, kalau nak temukan ulama duduk bersidang pun boleh zaman kita. Kan, nak tahu sesuatu isu-isu baru, ya, apa-apa benda pun boleh nampak apa ijma' ulama. Jadi zaman kita ni antara bila kata ijtihad, bukan makna kita keluar pandangan sendiri. Kita kena tengok pandangan lain. Oh, okey. Semua orang duk kata hukum macam tu. Orang tu maksudnya orang yang layak lah, ya, yang pakar dalam ifta, pengeluaran fatwa. Duk tengok, okey, setuju. So itu jadi ijma' lah. Adapun yang ada sikit-sikit tak setuju tu dianggap al-qalil kal ma'dum. Pandangan-pandangan sedikit dikira macam tak ada lah. Sebab yang ramai ni setuju dengan begini. Itu mana ijtihad bukan semata-mata keluar pandangan sendiri, tapi kena rujuk juga konsensus yang ada lah. Lepas tu qiyas. Kalau kita lihat perbahasan dulu, hakim kena mahir menggunakan qiyas, ya. Qiyas yang sarih lah, qiyas yang jelas. Okey. Jadi berdasarkan hadis ni, bukanlah bermakna Muaz bin Jabal tu diberi kebebasan untuk berfikir sendiri, bagi pandangan sendiri, tapi dia kata ajtahid bi ra'yi wala alu. Aku akan gunakan pandanganku sendiri, aku gunakan kemahiran aku berfikir, tapi aku tidak akan melampau. Maknanya tak akan melampau daripada nas, ya, kehendak nas Quran dan hadis.
Apa kata Nabi SAW? Qala alhamdulillahillazi waffaqa Rasulillah SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada Rasul. Rasul tu makna Muaz. Utusan kepada Rasul makna utusan. Utusan kepada Rasulullah SAW. Nabi itu Rasulullah, dihantarkan utusan ke Yaman iaitu Muaz. Mana Allah telah beri taufik kepada Muaz. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tetapi kalau tuan-tuan lihat di kalangan ulama hadis, masih ada perbahasan tentang hadis ni. Adalah dia tengok dia pergi jalan riwayatnya macam ni. Jadi sebahagian ulama hadis dia tak pakai sangat hukum ni. Sebab itu mempengaruhi juga pandangan sebahagian besar usuliyin dalam mazhab Hambali. Tetapi macam saya sebut tadi, mazhab kita, ulama-ulama usul fiqh mazhab Syafi'i dan majoriti ulama dia pakai hadis ni. Hadis ni ada kedudukan yang ada kedudukan yang penting dalam kita kata bidang ni lah usul, bidang penentuan hukum dalam Islam. Okay? Tentang pengeluaran fatwa, tentang kehakiman dan sebagainya. Okay. Dan bila seseorang hakim itu berijtihad, dia betul dia dapat 2 pahala, kalau dia silap dia dapat 1. Ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, bukan Umar, yang Amru, dia silap tulis. Amru bin As. Nabi SAW bersabda, "Iza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran." Ya. Wa idza hakama fajtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Falahu ajrun, dalam riwayat falahu ajrun. Okey. Apabila seorang hakim itu memutuskan satu hukuman, lalu dia berijtihad, ijtihadnya itu betul, dia mendapat 2 pahala. Pahala dia apa? Pahala ijtihad, pahala dia usaha, kedua pahala dia betul. Dan kalau seorang hakim itu menjatuhkan hukuman lalu dia berijtihad, maka salah ijtihadnya, dia tetap dapat 1 pahala, iaitu pahala dia berusaha. Dia berusaha untuk dekat kepada kebenaran. Tapi katakan dia silap, ya, dia tidak dikira dosa lah. Tapi itu kata-kata, nak jadi hakim ni kena cukup syarat-syarat. Kalau tak layak, jangan. Bahaya. Umpama kita sengaja melangkah kaki, sebelah kaki kita nak masuk neraka. Ya, kalau orang tak layak nak jadi hakim. Okey. Masa penghakiman dia sebut sini. Ini antara adab-adab lah. Nak habis dah ni. Hakim ni antara benda yang dia kena jaga, kena elakkan. Janganlah memutuskan sesuatu kes dalam keadaan sangat lapar dan dahaga. Tengah lapar dahaga ni nak jatuhkan hukum. Biar ambil masa makan ke dulu, bagi kenyang, ataupun ya, hentikan seketika sidang penghakiman atau sidang mahkamah tu, pergilah makan kejap breakfast ke apa dulu. Kalau lapar sangat, dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, dibimbangi, dia tidak dapat menentukan hukum dengan keadaan yang baik. Mungkin dia nak cepat ke apa. Yang kedua dia kata, ketika datang keinginan berahi syahwat. Kan duduk dalam mahkamah tu, tak mana ada pula orang perempuan cantik duduk tengok, seronok pula kan. Mari datang keinginan-keinginan yang tu pun dia kena tangguh dulu. Tu macam mana kita tak tahu tu? Kita tak tahulah, dia lah tahu. Jadi kalau dia rasa dia dalam keadaan tak tenang untuk menjatuhkan hukum, dia kena tangguh dulu. Ya, sehingga dia tenang. Ketiga, ketika sangat gembira ataupun sangat berduka cita. Terlampau seronok pun tak boleh, terlampau sedih pun tak boleh. Seronok tak tahu tiba duk seronok happy sangat, gelak-gelak. Dia dibangi dia tak serius, ya, mengambil mudah. Ataupun dia tengah sedih, kematian isteri ke apa ke, dia tengah bermuram, ya. Tiba-tiba dalam keadaan dia bersedih, dia nak jatuhkan hukum, dibimbangi, terpengaruh, perasaan dia itu mempengaruhi tindakan dia. Yang keempat, ketika sakit atau kurang sihat. Ini memang jelas lah. Kalau sakit tu doktor tu biar ambil MC lah, cuti kan. Kalau dia ada kes hari tu, kes tu semua tangguh. Yang kelima, ketika tak tahan nak buang air kecil atau buang air besar. Ni pun sama, nak pergi tandas, kena bagi dia pergi, biar selesaikan dia qada hajat. Lepas tu baru dia boleh jatuhkan hukum.
Ya. Ataupun dia kata ketika datang mengantuk. Dia rasa tak mengantuk tu, okey, saya tangguhkan dulu, kita berjumpa semula esok. Atau bagi saya tidur sekejap boleh. Bagi saya tidur 15 minit. Orang kata boleh. Saya tidur kejap, dia masuk bilik dia kejap. Lepas tu batang balik. Ataupun ketika cuaca yang sangat panas atau sangat sejuk. Ini pun boleh mempengaruhi emosi seseorang, ya. Ataupun ketika keadaan sangat marah, keadaan marah pun tak boleh juga. Okay? Semua ini bagi memastikan hakim menjatuhkan hukum dalam keadaan yang tenang. Ya? Begitu juga kalau katakan dalam sidang mahkamah tu ada provokasi. Provokasilah di antara plaintiff ke pendakwa ke peguam ke apa ke peguam bela ke, dalam keadaan berdebat tu mungkin ada yang menyinggung dia, bercakap tanpa rasa hormat pada dia, jadi marah. Lepas tu dia pun jatuhkan hukum masa tu. Dia ketuk tu. Ya. Tukul kecil tu. Okey. Jadi dibimbangi dalam keadaan marah, dia tak dapat bercakap dalam keadaan waras ataupun emosi yang tenang. Jadi ini semua perkara-perkara yang hakim kena jaga, ya. Kesemua perkara disebut dalam perkara ni di atas tu boleh mempengaruhi ketenangan pemikiran dan juga boleh mengakibatkan ketidakadilan dalam memutuskan sesuatu kes atau menjatuhkan sesuatu hukum. Penghakiman hendaklah dilakukan di masa ketenangan fikiran yang tidak boleh dipengaruhi oleh suatu anasir yang boleh menimbulkan sesuatu perkara yang tidak berdasarkan keadilan, ya, dalam memutuskan sesuatu kes dan menjatuhkan hukuman. Okey, akhir sekali, acara penghakiman atau majlis qada. Kat mana nak buat? Ya? Setiap kes yang akan dihakimi dan diadili hendaklah diadakan dalam mahkamah yang terbuka, di mana hakim tidak boleh menjalankan penghakiman dan pengadilan tanpa kehadiran kedua-dua pihak, pendakwa raya dan yang didakwa dalam mahkamah berkenaan. Wallahu alam, kalau setengah-setengah catatan tarikh, ada pandangan kata Nabi SAW memang orang datang jumpa dia kat masjid. Jadi masjid masa tu pun antara tempat yang berfungsi sebagai mahkamah. Orang datang jumpa kat dia, mengadu ke apa. Bahkan kisah Maiz bin Malik yang kita cerita dulu, dia pun datang mengaku kesalahan dia pun dalam masjid. Ya, 4 kali dia mengaku dia berzina dan Nabi SAW jatuhkan hukuman rajam. Dilakukan dalam masjid. Jadi majlis qada tu berlaku dalam masjid. Wallahu a'lam, dikatakan pada zaman Abu Bakar pun macam tu. Banyak perbincangan isu-isu masyarakat di semua ni, khusumah ni berlaku dalam masjid, jadi diputuskan dalam masjid. Dikatakan bermula zaman Sayyidina Umar lah dia yang pisahkan. Maksudnya dia tak nak ganggu pasal orang Islam makin ramai. Nanti kalau waktu datang kat masjid, orang datang bincang itu ini, jadi masjid jadi kecoh lah. Sibuk daripada tempat orang nak ibadah, nak beriktikaf, ibadah apa. Jadi dia beri tempat lain, ya. Jadi orang datang dia jumpa dia di satu tempat yang lain dan di situlah kes-kes diadili. Sampai zaman kita jadi adanya apa dipanggil mahkamah. Mahkamah itu ismul makani, ya. Hakam tu makna pengadilan. Mahkamah maksudnya tempat sesuatu kes diadili, ya. Okey. Prinsip persidangan dalam penghakiman dan pengadilan Islam adalah terbuka kepada umum untuk orang awam. Orang ramai boleh datang tengok. Tapi zaman sekarang ni tuan-tuan jangan ni pula kan, mahkamah ni banyak kes dan dia ada kamar-kamar dia dan kamar-kamar tu pun terhad. Wartawan pun masuk, dia tak benarkan bawa kamera apa semua kan. Jadi kita pun kalau nak masuk pun tengok juga kalau kes tu kita ada kaitan dengan orang yang sedang dibicarakan tu, ada pertimbangan-pertimbangannya lah. Kita boleh datang masuk tengok. Kalau dah penuh tak boleh masuk lah. Kalau ikut yang dalam kitab ni, dia kata buat di tempat yang orang awam semua boleh datang tengok, dengar, ya. Kecuali jika hakim memikirkan perlu diadakan sidang penghakiman dan pengadilan itu secara tertutup. Kalau ada masalah yang nak dijaga, maka dia kata pengadilan itu boleh dibuat secara tertutup, ya. Jika hakim melihat pengadilan itu perlu dibuat secara tertutup.
kerana menjaga ketenteraman umum atau kerana hendak menjaga rahsia dan kesopanan. Kalau ada kes yang bawa aib, jadi dia kena tak boleh buka pada awam. Wallahu ta'ala a'lam. Habis bab ini, insya-Allah akan datang kita pergi pada tajuk baru, iaitu saksi. Hakim selesai, kita nak tengok apa pula syarat-syarat menjadi saksi. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.